إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah Subhanahu Wa Taala masih kurniakan kepada kita Ramadan Al-Mubarak. Ramadan merupakan bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada orang beriman. Seperti mana Allah Taala firman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus solihat. Sehari lagi kita boleh siam Ramadan, kita boleh qiyam pada waktu malam. Mudah-mudahan amalan yang kita tunai merupakan amalan iman dan ihtisaba, harapan yang kita nak kepada keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala akan bagi ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah Taala akan ampunkan dosa kita apa yang kita telah lakukan. Alhamdulillah, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya berada di satu tempat yang comel, yang penuh dengan apa dia panggil kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dengan laut, ada dengan pokok kayu, ada dengan angin sejuk, ada dengan segala perkara. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus solihat. พี่น้องครับวันนี้เราอยู่ที่หาดนาราทัศน์นะครับที่เต็มไปด้วยความสวยงามสิ่งที่ถูกสร้างนะครับจากพระองค์อัลลอฮ์ Subhanahu Wa Taala ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ต่างๆนะครับล้วนแต่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ Subhanahu Wa Taala ได้สร้างมาอัลฮัมดุลิลละห์นะครับอีกวันหนึ่งนะครับที่เราได้มาพบกันในเดือนรอมฎอนอัลมุบารักของปีนี้นะครับถึงแม้สถานการณ์โควิดนะครับ-19 นะครับเป็นการแพร่เชื้อนะครับไม่ว่าจะจังหวัดไหนๆนะครับก็ต้องขออัลลอฮฺ Subhanahu Wa Taala ได้ทรงให้apa dia panggil apung dan juga Allah Ta'ala mengangkatkan segala ujian daripada Allah Ta'ala. พี่น้องที่ร่วมดูทางเพจของอิสลามนารานะครับรบกวนพี่น้องช่วยแชร์นิดนึงนะครับพี่น้องช่วยแชร์แล้วก็อินชาอัลลอฮ์ตะอาลาวันนี้ผมก็จะมาพูดเล็กๆน้อยๆกับพี่น้องนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกล็ดน้อยๆเกี่ยวกับรอมฎอนอัลมุบารักมุสลิมินdan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, jadi apabila kita sebut Ramadan, dia merupakan satu bulan yang semua umat Islam faham kata bulan ni kena puasa. Bulan ni kena siam. Bulan ni tak boleh makan, bulan ni tak boleh minum, masa yang ditentukan oleh syariat agama. Jadi makna kata Allah Ta'ala menentukan kepada kita bahawasanya siam, bahawasanya puasa, ngut daripada makan, ngut daripada minum, ngut daripada kami pet sampan, ngut daripada kita nak kecek benda-benda yang tak comel. Salah satu madrasah Ramadan. Madrasah Ramadan merupakan madrasah yang nak membinakan seorang Muslim, nak membinakan seorang Islam supaya meningkatkan diri dia kepada keimanan, dan daripada keimanan dia nak jadi al-muttaqin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, sebenarnya Allah Ta'ala boleh uji kepada manusia dengan beberapa madrasah. Allah Ta'ala boleh
nak mengajarkan manusia dengan semaya. Tetapi Allah Ta'ala pilihkan Ramadan. Allah Ta'ala jadikan Ramadan merupakan bulan yang Allah Ta'ala nak tarbiyah. Allah Ta'ala nak recyclekan Muslim supaya nak Muslim tu jadi orang iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Padahal kita puasa dah tahun dulu. Kalaulah tahun dulu kita boleh takwa dah kepada Allah. Tahun ni padahal tak ada kena puasa pun tak apa, tapi tidak. Allah Ta'ala yang nak memilihkan di kalangan manusia sesiapa yang sebaiknya amalan. Hak tahun dulu kita buat, kita tawakal kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Allah kita segalanya serah kepada Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Tetapi yang pada tahun ni kita kena akak tarah diri kita semula. Kena menengkakkan diri kita. Ramadan pada tahun ni tak boleh wisupa dengan Ramadan yang lepas. Kerana kemungkinan kelemuhan Ramadan yang lepas kita ada. Kita tak ada nak infak, kita tak ada nak baca Quran, kita tak ada nak qiyamul lail, kita tak ada nak salatul tarawih, kita tak ada nak makan sahur, kita tak ada nak buat segala kebajikan, amalan kebaikan. Tetapi walillahil hamd, tahun ni Allah Ta'ala kurniakan umur kepada kita. Belum tentu Allah Ta'ala nak kurniakan kepada kita tahun yang ke depan. Bina ni Allah Ta'ala acak mahai ciwit kong rau kopin paidai. Boleh jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, hari ni kita bersama dengan saudara kita ramailah yang menutup di ruangnya pagi Ramadan. Dan ada beberapa orang tidur dah pagi ni. Tak ada nak dengar dah, tak ada masalah. Tapi pentingnya kita boleh muzakarah pergi mari berkenaan dengan pagi Ramadan al-Mubarak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya nak sebut 3 golongan manusia dengan Ramadan dan juga kaitan dengan Quran. Jadi manusia yang Allah Ta'ala beri kurnia kepada dia bulan Ramadan ni, dia dengan bulan Ramadan tapi tak nak puasa. Ada tak si puasa bulan Ramadan. Kerana apa? Kerana dia tidak boleh hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hidayah ilahi dia tak ada. Hidayah Allah Ta'ala nak beri kepada dia tu, Allah Ta'ala tak kurniakan hidayah kepada dia. Lalu itulah membawa kepada walau bagaimanapun dia tak suka nak puasa pada bulan Ramadan. Lalu kita tanya dia Islam tak? Dia Islam. Allahu Akbar. Hak tak puasa Ramadan ni, kita nak pergi kait dengan Quran ni, Allah kau jauh. Jauh dia nak pergi dengan Quran. Apa? Ramadan tak puasa dah. Lepas tu nak kait dengan Quran pula. Allahu Akbar. Quran sama telah kalau kita kecek mudah-mudah ke? Apa gitu? Kalulah apa dia panggil, dia puasa Ramadan, kita boleh pergi kecek peraden yang kedua pula. Peraden kata, lagu mana halah dia dengan Quran? Lagu mana dia terhadap Quran? Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kumpulan yang pertama merupakan kumpulan yang paling keji muslimin dan muslimat. Kerana dia hidup bulan Ramadan, Ramadan dia tak ada nak puasa. Dia tak boleh puasa. Apa lagi dia dengan Al-Quranul Karim. Allahu Akbar. Sebab itu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini kumpulan yang pertama tak ada siapa kau nak puasa Ramadan dan juga sibuk dengan urusan dunia. Tetapi Ramadan merupakan bulan cari makan untuk dia. Allahu Akbar. Dia penat waktu pagi bukan dia penat sebab puasa. Dia penat waktu tengah hari bukan dengan sebab puasa. Dia penat waktu malam bukan dengan sebab puasa. Tetapi dia buat cadangan untuk dia nak nego dengan manusia. Dia buat satu hidangan. Dia buat satu apa dia panggil turukit. Dia kerana bulan Ramadan, dia agak kata Ramadan merupakan bulan turukit. Bulan lain dia tak ada kena buat tak apa. Muktabat tak ada duk kena jual. Akak nebat tak ada duk kena jual. Tapi bila masuk Ramadan, dia kena jual juga. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kejinya segulungan semacam yang tersebut muslimin muslimat. Dia dengan Ramadan tapi tak ada nak puasa bulan Ramadan, apa lagi dia dengan Quran. Kita pergi kepada kumpulan yang kedua pula muslimin dan muslimat. Kumpulan yang kedua, kumpulan yang dia dengan Ramadan, dia puasa dengan Ramadan, dia puasa bulan Ramadan, tapi puasa dia tu tidak
menarikkan dia supaya nak baca Quran. Tak ada sikit abuk. Dia puasa Ramadan golongan pertama saat ni, tak puasa mula dah. Puasa pun dak dah. Apa dak? Boh ke dia cuai okat bulan Ramadan pula supaya nak buat lagu mana, Ramadan ni dia boleh cari makan dengan sebab Ramadan. Bawa mari kumpulan yang kedua pula. Dia dengan Ramadan, puasa bulan Ramadan, tapi halah dia dengan Quran pada bulan Ramadan tu, walau sedikit pun dia tak boleh nak baca Quran. Allahu Akbar. Golongan ni sedih muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Golongan yang pertama tu orang panggil kata kita nampak bled-bled dah kata Allah jauhnya dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bo mari kumpulan yang kedua pula. Allahu Akbar. Puasa bulan Ramadan tapi puasa dia tak makan, dia tak minum, dia tak jimat, dia tak kecek benda lara dia. Dia dengan Quran tu jauh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jauh dengan Quran. Tak say nak baca Quran. Tidak dapat hidayah dengan Quran. Sebenarnya Quran ni merupakan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Merupakan satu ajaran, satu panduan hidup manusia untuk nak menuju ke syurga Allah. Jalan untuk nak pergi kepada tempat. Saya di hari ni kalau nak pergi mana-mana tempat yang kita tidak pernah pergi, kita nak buat amalan yang kita tak tahu, kita nak pergi mana-mana tempat, memang di hari ni teknologi yang jauh, kita kena bukakan telefon supaya kita nak tahu di mana ke tempat yang tertentu. Subhanallah muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alangkah majunya dunia hari ni. Dunia siapa kau maju gitu lalu muslimin muslimat. Sehingga Allah Ta'ala kurniakan kemajuan dunia ni, kita boleh tengok dengan Allahu Akbar. Selai-lai dalam telefon yang kita nak tengok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita buka Google. Kita tengok dalam Google Map. Kita boleh nampak di sini adalah gapo. Kalau kita nak pergi tak tahu nak pergi sini, pergi lagu mana, kita boleh tengok melalui Google adik kakak. Tetapi panduan hidup, cara hidup kita, jalan untuk nak pergi ke syurga, muslimin, saya nak angkat contoh kepada muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Cuba muslimin tengok dalam telefon yang muslimin nampak. Cuba kita tengok adik kakak. Kita boleh tengok mana tempat sahaja kita boleh nampak adik kakak. Di sini kedai goning, di sini tempat wak goning, di sini hotel, di sini gapo. Dia ada tunjuk adik kakak yang dirahmati oleh Allah. Tetapi panduan hidup manusia ni ditunjukkan dalam Al-Quran. Cara hidup manusia ditunjukkan dalam Al-Quran. Betapa ramai umat Islam yang kata la ilaha illallah. Betapa ramai umat Islam yang solat 5 waktu. Betapa ramai umat Islam yang siam pada bulan Ramadan. Betapa ramai umat Islam yang sudah bayar zakat. Betapa ramai umat Islam yang pernah pergi haji di Baitullahil Haram. Tetapi dia tidak pandai baca Quran. Dia tak boleh nak baca Quran. La ilaha illallah. Padahal panduan hidup, padahal cara hidup, Google, kalau kita tak pandai guna pun kita boleh pergi. Betapa ramai orang tidak guna telefon tapi dia boleh pergi tempat yang tak kenal. Tapi Quran ni, pesan agama Allah Ta'ala ni, dia nak pergi tempat yang cerak. Dia nak pergi kepada jalan yang betul ni, dia kena pergi dengan Quran. Dia kena pergi dengan sunnah Nabi. Dia kena pergi dengan jalan yang dibawa oleh para sahabat ridwanullahi alaihimul ajma'in. Sebab tu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, golongan yang kedua ni, puasa bulan Ramadan tapi dia jauh dengan Quran. Siamในเดือนรอมฎอนถือศีลอดในเดือนรอมฎอนแต่ชีวิตของเขาห่างไกลจากอัลกุรอานอัลลอฮุอักบัร jauh dengan Quran. Tak boleh hidayah Quran. La ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, golongan yang kedua saya minta point sikit. Minta point untuk nak kecek setelah lagi. Setelah lagi kita akan sambung daripada golongan yang kedua. Mari pula golongan yang ketiga tadi. Golongan yang siam Ramadan dan juga dengan Al-Quran, dia bagi masa dengan Ramadan. Dengan Quran. Dia beri masa kepada Al-Quran supaya dia nak baca Quran,
supaya dia nak tilawatul Quran, supaya dia nak tadabbur Quran, supaya dia nak menangis dengan Al-Quran, supaya dia nak memahami Al-Quranul Karim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Jadi 3 golongan yang saya sebut, 3 golongan adik kakak. Yang pertama, masuk bulan Ramadan, dia jauh dengan Ramadan dan dia jauh dengan Quran. Tak puasa mula lagi. Mari kumpulan yang kedua, dia puasa pada bulan Ramadan tapi dengan Quran dia jauh. Jauh, tak ada nak pergi Quran. Berapa orang adik kakak hak duduk dengar saya hari ni? Hak pakat duduk dengar hari ni, cuba kita tanya berapa ayat dah kita baca Quran. Cuba kita tanya berapa juzuk dah kita baca Quran. Cuba kita tanya berapa khatam Al-Quran yang kita sudah baca. Walillahil hamd, adik kakak yang dirahmati oleh Allah. Sedih apabila kita sebut hal Quran ni. Kerana Nabi SAW sendiri pun, Allahu Akbar, dia harap umat dia ni dapat hidayat dengan Quran. Sehingga satu ketika Nabi SAW dia berjumpa dengan Allah Ta'ala, dia royak kepada Allah Ta'ala. Kalau bahasa kita dia panggil ngacung. Kalau bahasa kita dia panggil duduk royak, duduk bisik. Ada harga apa royak? Demo lagu tu, demo lagu ni. Tapi Nabi SAW ni, dia royak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Padahal Allah Ta'ala tahu dah keadaan umat Islam di akhir zaman. Tetapi Nabi SAW royak kepada Allah. Ya Rabbi, hai Tuhan kami, inna qaumi, sesungguhnya kaum aku, ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Gunakan Al-Quran, ambil Al-Quran, apa dia panggil? Tidak peduli, tidak buat kepentingan kepada Al-Quranul Karim. Mahjura. La ilaha illallah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kumpulan yang kedua ni adalah kumpulan yang dia dengan Ramadan, puasa Ramadan, siam Ramadan, tapi tak dia dengan Al-Quranul Karim. Sibuk. Sebut kata Ramadan, dia sibuk. Allahu Akbar. Apa gitu lalu kita dengan Quran, sedekah Quran Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dia sebut dalam satu hadis, dia kata iqra'ul Quran. Kamu bacalah Quran. Baca wahai hadirin sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah. Uthman bin Affan suruh kita baca. Kita di hari ni bukan hanya baca. Kita di hari ni ambil pula Quran wak jadi hiasan. Ambil pula Quran wak tepek di dinding rumah. Tidak salah muslimin dan muslimat. Tetapi kita tidak baca Quran adalah salah, adik kakak yang dirahmati oleh Allah. Sebab itu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, keadaan umat Islam yang kedua ni, dia tak ada nak baca Quran. Hal lain dia ada belakang. TV dia tengok. Facebook dia baca. Line dia baca. Semua segala perkara urusan dunia dia tengok. Tapi dengar kalamul manan, kalamullah dia tak ada. Tak ada, seribu. Hari ni orang tanya baca Quran dah, dia marah kepada si tanya. Allah tanya kawan demo. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kerja segala perkara untuk dapat habuai dunia, untuk dapatkan keuntungan, untuk dapat duit wang daripada kita penat kerja. Betapa ramai yang sanggup supaya gerubahkan diri dia supaya nak dapat harta, tapi jangan tinggal Quran. Allahu Akbar walillahil hamd. Muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walillahil hamd. Allah Ta'ala bagikan kepada kita pada hari ini, dia dengan Ramadan boleh baca Quran Ramadan, boleh tilawatul Quran Ramadan, boleh buat halaqah Quran Ramadan, boleh buat segala amalan kebajikan pada bulan Ramadan. Inilah kehendak yang kita nak pada bulan Ramadan. Kalau dia hidup Ramadan 80 tahun pada kakak, kalau dia puasa semata-mata puasa tapi dia tidak ikatan dengan Al-Quran, bagaimana kita nak kata orang semacam ni adik kakak? Kerana Nabi SAW pada bulan yang tersebut, sehingga Imam Malik, Imam Darul Hijrah sendiri, pada bulan Ramadan dia katuk majlis dia. Dia tak ngajar, mana-mana nak murid mari majlis dia untuk nak ngaji. Dia kata hari ni aku tutup majlis, aku tak boleh nak ngaji pada bulan Ramadan. Tetapi aku buka untuk anak murid aku supaya bacakan Al-Quran, supaya tilawatul Quran, supaya tadabbur Al-Quran. Itu Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Bagaimana Imam Syafi'i? Imam Syafi'i adik kakak yang dirahmati oleh Allah, tilawatul Quran, baca Quran, tadabbur Quran, la ilaha illallah. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah
dalam hidup dia, diriwayatkan dalam sejarah, dia boleh khatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan setiap hari 2 kali khatam Al-Quranul Karim. Bermakna kata di bulan Ramadan sahaja dia khatamkan Al-Quran 60 kali khatam Al-Quran. Hari ni kita nak kepada sidang pendengar, kita nak kepada hadirin, kita nak kepada muslimin, kita nak kepada muslimat, satu khatam Al-Quran boleh kedok Ramadan pada tahun ni. Samat tamdai remai kap Ramadan piniเพียงแค่อ่านอัลกุรอานให้ได้เพียงแค่1จบเท่านั้นสิ่งอื่นเราสามารถทำได้สิ่งอื่นเราสามารถค้นคว้าทำอัลลอฮ์ทุกอย่างได้ tapi กับรอมฎอนกับอัลกุรอานนี่เราไม่สามารถที่จะให้เวลากับมันเลย tidak boleh tak boleh nak beri masa. Sebab tu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tolong cek kepada kita. ช่วยเช็คนะครับพี่น้องมีอะไรก็ช่วยรบกวนคอมเมนต์นะครับถ้าอยากพูดอาจจะคอมเมนต์jugaได้จะอ่านคอมเมนต์เหมือนกันสำหรับพี่น้องที่คอมเมนต์มานะครับมีอะไรก็ซักถามได้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่หาดนาราทัศน์สิ่งที่สถานที่ที่เต็มไปด้วยความสวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำนะครับได้ยินเสียงเรือนะครับอัลลอฮฺอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมด์muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sebab tu apabila kita kecek berkenaan dengan orang zaman dulu dengan Quran คนสมัยก่อนกับอัลกุรอานวันนี้นะครับเราอ่านอัลกุรอานในริวายะห์ฮัฟอันอาซิม hari ini kita baca Quran yang diriwayatkan oleh seorang anak murid daripada Hafs yang anak murid Hafs an Asim, seorang anak murid Asim nama dia Hafs, dan juga seorang anak murid bagi Imam Hafs lagi Asim, iaitu Imam Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Imam Syu'bah adik kakak yang dirahmati oleh Allah, cuba kita dengar sejarah Imam Syu'bah. Imam Syu'bah hidup dia hebat adik kakak. Hidup dia ahlul Quran, dia ahlullah. Dia orang merupakan bantu Al-Quran. Dia duduk hidup hari dia ni, dia kerja, dia buat segala cari hidup, makannya hidup, tapi dia tak lupa Quran. Imam Syu'bah dalam hidup dia adik kakak, kalau adik kakak klik kepada sejarah dia, dekat dengan dia nak mati, dekat dia nak hampir dekat dia nak mati meninggal dunia adik kakak, Imam Syu'bah dia duduk di rumah dia. Dia duduk di rumah dia, marinya adik tina dia. Adik tina dia mari berjalan, duduk tengok Imam Syu'bah dekat nak mati, dekat nak kembali ke rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu tu dia kebiasaan adik kakak. Abang kita nak mati, tak itu kita menangis. Ayah kita nak mati, kita menangis, kita tiuk. Kerana tabiat manusia. Kerana orang panggil kata orang yang tak menangis, orang yang tak tiuk ni, Allahu Akbar, kemungkinan dia tidak ada budi. Kemungkinan dia tidak, orang panggil kata dia orang kerah, dia orang berasa apa, aku tak pasal tiuk. Allahu Akbar. Tapi Imam Syu'bah satu kali dia nak mati adik kakak, datangnya seorang adik tina dia, tubik air mata, menangis. Lalu tu dia tengok kepada Imam Syu'bah. Dia tengok kepada Imam Syu'bah dengan keadaan duduk tariknya nyawa nak kembali ke rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Imam Syu'bah tanya dia, "Ma tabkik?" Tiuk gapo? Ning ahlul Quran, dia tidak berasa takut dengan mati. Dia tak berasa takut dengan panggilan Allah. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala dia sebut dalam satu ayat Al-Quranul Karim, alladzina istaqamu, mana-mana orang yang istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan diturunnya malaikat, alla takhafu. Masa mana adik kakak? Masa dia nak mati, masa dia duduk tarik nyawa, masa dia nak kembali kepada Allah. Malaikat mari supaya royak kat dia, la takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan kita risau, jangan kita berasa kata sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kamu gembiralah dengan syurga yang dicadangkan untuk kamu, wahai muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Bagi siapa? Allazina istaqamu, orang yang istiqamah.
Imam Syu'bah dia istiqamah dalam Quran. Imam Syu'bah sentiasa baca Quran sehingga seketika dia nak mati, datangnya adik perempuan menangis bertiak kerana nak matinya abang. Tetapi jawabnya abang, matabki, kamu tiak apa? Tiak kih gapo? Ha gapo kamu tiak? Dia tengok kepada abang dia, Allah, abang dia duduk dapat semangat daripada malaikat, la takhafu, jangan kamu takut, wa abshiru bil jannati allati kuntum adun. Kamu gembiralah dengan syurga yang dicadangkan untuk kamu. Lalu tu dia jawab kepada adik dia, kata la tabki, jangan kamu tiak, jangan tiak. Bapa, sesungguhnya aku khatamkan Al-Quran. Imam Syu'bah dia kata, aku sudah khatam Al-Quran tilka zawiyah, di bucu dinding tepat di Imam Syu'bah duduk selalu baca Quran, duduk istiqamah baca Quran. Dia kata lagu mana? Aku sudah khatam Quran sebanyak 18,000 kali adik kakak. Allahu Akbar. Adik kakak dengan tak silap. Saya kelang wak wi jadi slow-slow. Bapa nak wi kita dengar jelas kata Imam Syu'bah dekat dengan nak mati, adik dia tiak, dia rayak kepada adik dia kata jangan tiak kerana di bucu dinding tempat dia selalu baca Quran, dia khatam Quran sebanyak 18,000 kali adik kakak. Bukan 18 kali, bukan 180 kali, 18,000 kali dalam hidup dia khatam Al-Quran. Allahu Akbar wallahil hamd. Kita nak jadi ahlul Quran hari ni adik kakak. Kita nak jadi ahlullah. Kita nak jadi puak Allah. Kita kena jadi ahlul Quran. Kita nak jadi orang yang bantu Allah. Kita nak jadi orang yang dibantu oleh Allah. Kita kena jadi pak Al-Quran. Kita kena semak-semacik pak Quran. Pak Quran ni dia tak ada nak kepada cari suara. Tapi dia nak kepada orang turun sijil baca Quran. Orang yang tadabbur Quran. Orang yang baca Quran, orang yang memahami Quran, adik kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu marilah kita sama-sama gerakkan hati kita. เราเลือกชีวิตได้เราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกทางเดินได้ Kita nak pilih hidup tak boleh. Kalau saya nak akak contoh, hidup saya kalau saya nak rupa janguk serupa dengan orang tu, nak tangan comel serupa dengan orang tu, nak warna kulit serupa dengan orang ni comel putih lagu tu, saya tak boleh pilih. Tak boleh pilih. Kita nak telinga lagu tu, kita nak mata comel lagu tu, kita nak kening lagu tu, kita nak rambut lagu mana, kita nak pilih tak boleh. Kerana ini adalah kurnia Allah. Tapi jalan hidup kita boleh pilih muslimin muslimat. Cara hidup kita boleh pilih. Kita nak saing dengan setan ke, kita nak saing dengan Quran. Kita nak hidup dengan Al-Quran ke, kita nak hidup dengan benda mungkar. Kita nak hidup dengan jalan ilahi ke, kita nak hidup jalan syaitan. Hak ni kita boleh pilih. Tapi nak hidup kaya susah. Nak hidup sedap tak sedap. Nak hidup mewah tak mewah. Nak hidup cara jalan adik kakak, kita tak boleh nak pilih. Allah Ta'ala kurnia belaka dah. Orang tu lagu tu, orang ni lagu ni, orang ni comel lagu ni, orang ni comel lagu tu, orang tu bini lagu tu, orang ni orang tino ni kena, orang ni. Allah Ta'ala siap belaka dah. Tapi cara hidup kita, แนวทางในการดำรงชีวิตเราสามารถเลือกได้ Pilih boleh. Kita nak kepada jalan Quran ke, kita nak kepada jalan tidak Quran. Kita nak jalan Quran ke, kita nak kepada jalan mungkar. Itu kita boleh pilih muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cuba kita pilih cara hidup kita. Cuba kita pilih cara hidup kita, nak hidup Al-Quran ke nak hidup cara selain daripada Al-Quran. Marilah kita sama-sama kembalikan diri kita. Kelab นื้อ kelab tua. เพื่อไป apa dia panggil เพื่อพิชิต Al-Quran. Supaya kita nak kepada Al-Quran, kerana Al-Quran adalah satu syifaun, satu obat, satu cara hidup, satu jalan hidup, satu panduan hidup, satu ชีวิตทางรอดคืออัลกุรอานไม่มีทางรอดใดนอกจากอัลกุรอานและอัลกุรอานคือคัมภีร์ที่สามารถที่จะเป็นผู้พิพากษา
จะเป็นผู้พิพากษาเป็นทนายความต่อหน้าอัลลอฮ์ Subhanahu wa Ta'ala อุสมานบินอัฟฟานดังหะดีษที่ผมได้อ่านข้างต้นอิกรออุลกุรอานจงอ่านอัลกุรอานทำไมอ่านล่ะทำไมอัลลอฮ์ Ta'ala ไม่ให้อ่านสิ่งอื่นนอกจากอัลกุรอานแต่นบีบอกว่าฟาอินนะฮูยะติยอมัลกิยามะฮ์ชะฟีอัลลิอัศฮาบีแท้จริงอัลกุรอานกับวันกิยามะฮ์อัลลอฮ์ Ta'ala จะให้ชะฟีอันชะฟาอะห์Allah Ta'ala nak bagi syafaat. Quran akan bagi syafaat. Quran akan bagi pertolongan. Quran akan bagi apa dia panggil satu pertolongan kepada orang yang selalu baca dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. ฉะนั้นรอมฎอนเราจะเลือกเดินจำพวกไหนเราลองเลือกเดินครับพี่น้องจะเป็นคนที่ไม่ถือศีลอดก็เป็นได้นะครับจะเป็นบุคคลที่ถือศีลอดแต่ไม่เคียงคู่กับอัลกุรอานก็เป็นได้แล้วก็จะเป็นบุคคลที่ถือศีลอดและเสียมและก็อัลกุรอานอยู่กับเขาตลอดเวลาอ่านทุกวันถึงแม้จะน้อยก็ตามแต่เขาพยายามที่จะเรียนรู้อัลกุรอานกะรีมอันนี้เป็น3บุคคลที่ผมจะมาฝากให้กับพี่น้องในวันนี้นะครับขอให้อัลลอฮฺ Subhanahu wa Ta'ala perpaanชีวิตของเราminta supaya Allah Ta'ala kurniakan kebaikan dalam hidup kita. Allah Ta'ala wi Ramadan tahun ni jangan jadi tahun yang terakhir. Allahu Akbar. Wi Allah Ta'ala kurniakan Ramadan merupakan bulan yang boleh binakan takwa dalam hidup kita. Adik kakak yang dirahmati oleh Allah, Ramadan kalau tak campur dengan Quran tak sempurna Ramadan. Kerana Allah Ta'ala buat mari Ramadan sekali dengan Quran. Allah Ta'ala buat mari siam sekali dengan Quran. Allah Ta'ala sebut kutiba 'alal ladina ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam difardukan kepada kamu akan puasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala sebut syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan bulan yang diturunkan Al-Quran. Jangan kita biarkan nanti, jangan kita tak gunakan masa Ramadan kita dengan tidak membaca Al-Quran Karim. InsyaAllah Ta'ala mudah-mudahan Allah Ta'ala taufikkan hidayah kepada diri orang kecil dan juga kepada muslimin dan muslimat boleh mendekati dengan Al-Quranul Karim. InsyaAllah Ta'ala marilah kita sama-sama kalau kita ada peluang adik kakak dia nak ada apa dia panggil satu projek hak Islam Nara. Dia nak ada satu projek hak Islam Nara untuk nak radom tun pada bulan Ramadan ni bagi sesiapa yang ada sumbangan Ramadan. Sebab tu jangan puas dengan Ramadan lah, jangan puas dengan minta khairat lah, jangan puas kita nak bantu pada jalan Allah lah, oleh kerana dia merupakan bulan yang nak menggembirakan kita untuk ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Islam Nara dia nak kepada sumbangan adik kakak segala perkara yang adik kakak nak keluar lebih banyak 383,200 dia kamnuan tahun haru dah. Tahun ni dia nak banyak ni, dia tak ambil lebih adik kakak dah. Sebab tu sesiapa yang ada peluang untuk bagi sumbangan, masukkan duit dalam banci yang naik kepada adik kakak di dalam Facebook dah. InsyaAllah Ta'ala mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan ahlullah, Allah Ta'ala akan jadikan kita ahlul Quran. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Allahumma innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rfa' annal waba'. Allahumma rfa' annal waba'. Ya Allah ya Tuhan kami, kembalilah ya Allah ya Tuhan kami, tarikkanlah segala penyakit al-waba' ya Allah, jangan melebat pada tempat kami ya Allah. Kerana pada tahun ni tahun dulu pun kami tak boleh semaya di masjid dah tarawih, tahun ni kami tak boleh semaya pula ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kurnialah kebaikan selepas daripada wabak ya Allah. Ya Allah berilah kemajuan kepada Islam selepas daripada wabak ni ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, wabak adalah ujian daripada kamu ya Allah. Kami terima segala ujian daripada kamu ya Allah. Tapi janganlah kena kepada diri kami, jangan kena kepada ahli keluarga kami, jangan kena kepada anak sepupu kami, jangan kena kepada ibu bapa kami, jangan kena kepada umat Islam ya Allah, jangan kena kepada umat seluruh dunia, supaya mereka itu dapat kejayaan dalam hidup mereka. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunlah segala dosa-dosa kami yang kami telah lepas dengan kamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, janjian kamu adalah
adalah betul ya Allah. Kamu janji bahawasanya akan ampunkan dosa kami, segala dosa yang kami telah lakukan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhlah kami daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhlah kami daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, masuklah kami semua dalam syurga, amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata dah.